saya tak nak macam terus tiga-tiga buka, tapi my staff tak tahu, kelang kabut kan, nanti macam kita tak profesional kan. Memang kita nak dia punya sales, tapi kita pun nak kepastian dan kita ensure that kita punya training of the staff semua to ensure the social distancing, yang safe entry. Semasa dihubungi, restoran halal Roizy Vu juga menyatakan ia hanya akan membuka sebuah cawangan di Sultan Gate pada 24 Jun dan cawangan di Teluk Air Street pada 1 Julai kerana belum bersedia. Menurutnya, 7 kaki tangannya adalah warga Malaysia yang belum dapat masuk ke Singapura. Bagi restoran halal makanan Itali Positano Risto, tempahan yang diterimanya cukup menggalakkan. Ini kerana restoran ini menyatakan sudah mula menerima tempahan sejauh untuk bulan Julai. Bagaimanapun, Positano Risto juga mengaku buat masa ini ia tidak menang tangan untuk menerima sepenuhnya permintaan pelanggan, khususnya untuk hujung minggu ini. Kalau biasanya kita boleh duduk dalam 100 pelanggan, tapi kerana safe distancing protocol ni, we are only able to sit around 70 lah. Jadi kita dalam 30% tu kita itulah akan tak dapat make full use lah because of the safe distancing lah. Yang pasti, semua restoran dan tempat-tempat makan kini sibuk mempersiapkan protokol langkah selamat agar tidak menjadi tapak penularan COVID-19 nanti. Di luar negeri, penularan baru virus COVID-19 di Beijing telah menyebabkan pihak berkuasa membatalkan lebih 1,200 penerbangan menuju atau berlepas dari ibu kota China itu. Sekolah-sekolahnya juga ditutup semula. Di samping itu, pihak berkuasa telah meluaskan ujian mengesan virus tersebut bagi membendung penularan baru yang dikaitkan dengan sebuah pasar borong makanan Sinfati. Tahap amaran darurat pula dinaikkan daripada 2 kepada 3. Selain itu, sekatan perjalanan dikenakan semula dan beberapa khidmat pengangkutan awam keluar dari Beijing digantung. Pasar borong Sinfati adalah yang terbesar di Asia. Para ahli sains dan pakar penyakit berjangkit sedang menyiasat sumber penularan baru itu. Sejauh ini mereka mengesan sejenis virus COVID-19 di tempat potong ikan salmon yang diimport. Jenis virus itu sama seperti yang dikesan di Eropah dan sebelum ini tidak ada di China. Bagaimana pembukaan sebuah kemudahan menghasilkan pelitup di Singapura akan membantu usaha memerangi COVID-19? Teruskan bersama berita juga bagi satu lagi pilihan praktikal dalam sekitaran kehidupan COVID-19. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Duduk di rumah dan berhibur dengan saluran filem Melayu terkini di Astro Citra hanya di Sintel TV. Dapatkan filem-filem Melayu blockbuster yang terkini dan menarik untuk anda nikmati bila-bila masa secara on demand. Untuk langgani Astro Citra hanya di Sintel TV. Dial 1609 atau layari singtel.com/Citra sekarang. Sakundalas, satu kali makan hari-hari mau. Babuji, saya datang untuk makanan kegemaran saya. Salmon, Babuji, makan tak ada jemput, ha? Sakundalas, layanan bagus, sedap gila, tak boleh hangus. Hantar rumah pun boleh. Yo. Witnessed an accident? Caught something unusual or interesting on camera? If you see one, share it, report it. CNA Eyewitness. Go to cna.asia/eyewitness for more details, because your tip-off matters. COVID-19 telah menjejas teruk ekonomi global. Pemerintah akan bekerjasama dengan peniaga-peniaga untuk menyelamatkan pekerjaan dan mewujudkan pekerjaan yang baru untuk pencari kerja.
Keutamaan kami adalah untuk membantu syarikat-syarikat mengekalkan para pekerja. Lebih daripada $23 bilion telah diperuntukkan untuk menyokong gaji para pekerja kita. Syarikat-syarikat yang belum dibenarkan beroperasi semula akan menerima bantuan gaji tambahan sehingga Ogos atau bila-bila syarikat-syarikat tersebut dibenarkan beroperasi semula. Pengecualian dan ribat levy pekerja asing akan dilanjutkan. SME akan menerima geran wang tunai untuk potongan harga sewa. Penyewa hartanah yang diurus oleh pemerintah akan menerima pengecualian sewa sehingga 5 bulan secara keseluruhan. Lebih $500 juta akan diperuntukkan untuk membantu syarikat-syarikat runcit dan makanan mendigitalkan operasi mereka. Pemerintah akan terus membantu untuk memajukan syarikat-syarikat baru yang berpotensi dan mewujudkan pekerjaan baru. Kami akan menyokong perniagaan dan pekerja untuk membuat penyesuaian, mentransformasi dan merebut peluang baharu supaya bangkit dengan lebih kukuh. Berita diteruskan. Singapura dan Shenzhen di China tidak lama lagi dapat memupuk lebih banyak urusan perniagaan secara digital, pertukaran bakat dan terus mendorong inovasi dan keusahawanan. Ini dengan termeterainya 8 MOU di bawah inisiatif Bandar Bijak Singapura Shenzhen China hari ini. Dengan MOU itu, syarikat-syarikat kecil dan sederhana kedua-dua pihak boleh dipadankan melalui Hub SME Asia, sebuah wadah online yang membantu meningkatkan perdagangan dan kerjasama. Bayaran digital rentas sempadan dan pembiayaan perdagangan secara digital juga sedang diusahakan. Malah pelajar dalam program pertukaran boleh mendaftar secara digital. Pihak berkuasa sedang merintis penggunaan SingPass untuk pertukaran data peribadi pelajar dengan perkhidmatan digital yang berpangkalan di Shenzhen. Perniagaan di Singapura dan China juga dapat menyelesaikan perselisihan rentas sempadan lebih cepat dengan bantuan model huraian pertikaian antarabangsa. Sebuah syarikat Kanada Medicom Group membuka sebuah kemudahan menghasilkan pelitup di Singapura. Jutaan pelitup yang dihasilkan setiap bulan akan dibekalkan kepada Singapura dan negara-negara di rantau ini membantu memastikan kaki tangan barisan hadapan dilengkapi bagi memerangi COVID-19. Dalam catatan Facebook, Menteri Perdagangan dan Perusahaan Chan Chun Sing berkata, pelaburan Medicom di Singapura mencerminkan komitmen negara ini sebagai sebuah hub dagangan terbuka. Meskipun pandemik COVID-19 telah menjejas rangkaian bekalan sejagat Singapura, Singapura tidak melaksanakan pengharaman ke atas ekspor bekalan penting. Encik Chan menambah, Singapura akan terus memastikan keterhubungan rangkaian bekalan sejagat. Ramai pasangan memilih untuk menikah di masjid selepas larangan pernikahan fizikal ditarik balik Sabtu lalu. Tarikh 20 Jun 2020 merupakan satu hari yang popular di kalangan mempelai dengan lebih 120 acara ijab kabul bakal berlangsung di masjid-masjid merata Singapura hujung minggu ini. Rancangan Ehwal Semasa Detik mengupas kesan peredaran upacara akad nikah terhadap masyarakat kita. Pelbagai syarat ditetapkan dalam acara akad nikah norma baru di Masjid Darul Ghufran ini. Hanya 10 tetamu dibenarkan hadir dengan masing-masing mengamalkan jarak selamat. Suhu badan para tetamu diambil sebelum mereka dibenarkan naik ke Dewan Majlis. Tiada jabat tangan sebagai tanda akad. Saya terima nikah Nurul Amira binti Mislan dengan mas kahwin tersebut. Hanya lafaz menjadi pengesahan. Acara simbolik sarung cincin turut ditiadakan. We treasure all these moments like sarung cincin untuk bersalaman, but eventually for during this period memang tak boleh, jadi kita kena accept the fact lah. Dahulu Tok Kadi ibarat tetamu acara. Kini beliau menjadi tuan rumah memastikan acara berlangsung tidak lebih dari 30 minit. Satu syarat yang ditetapkan oleh ROMM. Satu lagi perubahan yang ketara, hilangnya ucapan berbunga-bunga serta pantun-memantun dari para wakil, satu komponen penting dalam budaya masyarakat Melayu. Ia tidak memudarkan adat warisan
Sebaliknya menunjukkan kesungguhan masyarakat kita membuat pilihan praktikal dalam sekitaran kehidupan COVID.